Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel Striker 17 Studio. Alright, so today I'm going to share some of my experience about my failure. Okay, tentang kegagalan saya lah sepanjang saya belajar. Okay, so dalam kita nampak kejayaan seseorang tu, yang kita nampak adalah kejayaan lah, dia punya surface, apa yang kita nampak. Tetapi di sebalik kejayaan tu, kita tak nampak berapa banyak kali seseorang itu telah mengalami kegagalan. Sebab itu saya suka satu petikan di mana dia menyebutkan bahawa failure is not opposite of success. Failure is part of success. Bermaksud kegagalan ni bukan kata lawan bagi sebuah kejayaan. Kegagalan sebenarnya adalah proses ataupun sebahagian daripada kejayaan. Bila kita mengalami kegagalan, sebenarnya kita sedang menuju kepada kejayaan. So, hari ini saya akan kongsilah 3 kegagalan terbesar dalam hidup saya yang saya pernah alami sepanjang saya belajar, untuk kita sama-sama renung-renungkan dan ambil iktibar lah. Mungkin tak sedahsyat mana kegagalan ni, tapi ini adalah 3 perkara utamalah yang saya rasa sepanjang saya belajar. Baiklah, untuk kegagalan yang pertama, kegagalan ini adalah semasa saya di tingkatan 4 dan 5 lah, iaitu masa di Maktab Rendah Sains Maramua. Okey, so kegagalan pertama adalah daripada kegagalan dalam subjek matematik tambahan ataupun additional math lah. Kalau bagi mana-mana pelajar pun, math ni is one of the tough ataupun subjek yang paling susah gila nak mampus lah, kau nak score. Memang is really challenging to understand and how to answer additional mathematics and additional mathematics lah. Sebab kalau kau nak comparekan additional math dengan matematik biasa, it's totally beza. Why aku cakap beza? Okay, jujur aku cakap, walaupun korang rasa macam matematik ni sama kan, nombor, additional math nombor. Okay, tapi apa yang beza dia punya susah tu sampai tahap subjek math aku boleh perform, aku boleh dapat A, walaupun aku tak buat latihan, tak buat ulang kaji dan sebagainya, aku boleh dapat A confirm. Math aku buat lah latihan macam mana pun, aku tak boleh faham. Aku jumpa cikgu macam mana pun aku tak boleh faham. That's the difference lah, sampaikan tahap. Padahal benda yang nampak macam sama, nama dia matematik, tapi hakikat dia, dalaman dia tu berbeza. So setiap kali exam daripada aku tingkatan 4, memang aku fail lah. That's the only subject yang aku sentiasa fail. Setiap exam pertengahan tahun, exam apa orang kata selaras dan sebagainya, semua aku fail. Aku fail tu sampai ke setiap tingkatan 4 tu aku punya math the only subject yang aku fail lah. Paling tinggi aku boleh dapat masa tu 40 lebih lah. So the rest is fail. Sampaikan satu tahap tu, masa aku form 5, aku duduk dalam kelas mentor lah. Maksudnya mentor ni kelas-kelas orang pandai lah. Dia ada 2 kelas mentor. So aku masuk dalam kelas mentor juga, tergolong. Tapi dalam kelas mentor tu, aku antara pelajar yang terpaksa join satu kelas tambahan lah untuk subjek additional mathematics. Kita panggil dia apa, tak ingat. Aku tak ingat nama program tu apa. Tapi dia akan kumpulkan mana pelajar yang ada masalah dengan subjek additional mathematics ni. Akan ada cikgu lah yang bimbing. Masa tu cikgu yang bimbing aku, Cikgu Zuaila. Okay, so bila mana bimbing ni, bagus lah, dia ada development lah kat situ. Maksudnya daripada fail, aku ke atas sikit, ada performance tu naik sikit lah. Tapi still not as good lah untuk kau hadap SPM yang sebenar. Okay, so after that lepas dah nak SPM, masa tu dah lepas SPM RSM. SPM RSM ni trial untuk budak-budak MRSM lah. So lepas SPM RSM tu, aku punya result masih lagi tak bagus lah untuk MAT ni. Subjek fizik, kimia semua elok, okay, tak ada hal. Dapat B, C, okay, tak ada masalah. Cuma matematik, additional matematik ni je aku masalah. So the turning point untuk aku bangkit dari kegagalan ni adalah aku cuba cari macam mana untuk aku belajar MAT ni. So apa yang aku gunakan adalah dengan, masa tu ada satu tawaran lah. Ada seorang Cikgu Zuhaila juga. Okay, Cikgu Zuhaila ni tawarkan, masa tu ada masalah sikit, so dia tawarkan sama ada siapa yang nak halalkan ataupun siapa yang halalkan, dia akan gantikan. Halalkan apa tu aku tak boleh cerita lah. Dia ada benda, halalkan something tu, halalkan benda tu, dan dia akan gantikan dengan dia akan ajar additional math secara percuma. Bila-bila kita nak, kita datang jumpa dia akan buat kelas.
So ramai lah masa tu yang halalkan. Siapa yang tak halalkan wang tu, dia akan bayar semula lah. So aku antara student yang aku halalkan, sebab aku rasa walaupun jumlah yang hilang tu agak besar, so aku it's okay. So aku take peluang untuk aku belajar, sebab ilmu ni sebenarnya lagi berbaloi lah daripada wang ringgit. Itu dia. So aku belajar dengan dia tak sampai sebulan sebenarnya. Aku rasa dalam 2 ke 3 minggu aku belajar additional math. Memang kepala otak aku additional math je masa tu. Adalah dengan beberapa student yang lain, tak ramai. So masa tu memang aku fokus untuk additional math. And masa SPM yang sebenar, okay, aku punya study at math ni sampaikan cikgu yang handle aku, cikgu kelas untuk subjek matematik aku, dia kata, Azman, jangan fokus buat at math je, buat math sekali latihan. Aku cakap tak apa cikgu, math saya dah confirm A. Tu SPM sebenar. Aku punya subjek matematik bukan sekarang A+. Tapi alhamdulillah additional math aku daripada gagal, daripada F, G, E, aku punya grade untuk SPM subjek additional mathematic jadi A-. Something yang aku sendiri amazing lah masa tu. Aku cakap serius lah, aku belajar additional mathematic ni sekejap je, 3 minggu 2 minggu, tapi result dia tu jadi A-. Something outcome yang aku sendiri tak pernah expect. Aku target dalam B- atau C, tapi dia dapat A-. Allah bagi lebih lah A-. So aku syukur. So tu satu kegagalan yang aku buat comeback lah, mendapat satu kejayaan. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, kegagalan kedua ni dia cerita lebih kurang sama juga macam yang pertama tadi, cuma tempat dia beza. Okay, tempat yang kedua ni adalah dekat Universiti Malaya lah. Semasa aku sambung pengajian di peringkat bachelor degree. So apa yang berlaku, masa aku first semester aku masuk Universiti Malaya, aku macam culture shock sikit lah. So dari situ prestasi aku punya study tu agak ke laut untuk first semester lah. First semester tu sampaikan aku punya subjek core, iaitu Fundamental of Programming, aku dapat fail. Ada 2 subjek aku fail. One of is Fundamental of Programming lah. Satu benda aku tak expect, sebab aku sebelum aku masuk aku sambung dekat Matric. So Matric tu aku dah ada basic science computer, so it should not be fail lah. Sebab aku dah ada basic berbanding dengan member-member lain yang memang ada science tu lain. So masa aku gagal ni, aku kena repeat lah subjek tersebut dekat semester yang kedua. So semester kedua ni apa yang berlaku habis je masa tu paper repeat aku, habis daripada paper subjek semester 2 aku yang lain lah. Maksudnya aku dah habis paper exam untuk yang lain, baru aku ada subjek repeat paper untuk FOP lah, Fundamental of Programming. Dan apa yang berlaku masa tu, kawan-kawan aku memang yang tak repeat lah. Kawan-kawan aku semua dah habis exam lah, sebab dia tak repeat. So aku repeat, aku ada satu lagi paper last. Jadi masa tu aku jumpa satu member aku lah, nama dia Adil ni orang pandai lah dalam kelas. Aku cakap dengan dia, aku nak belajar dengan dia subjek ni lah, Fundamental of Programming. Dia kata okay, tak ada masalah. Habis je exam tu, dalam petang tu tengah hari tu kita orang makan sama. Habis tu balik hostel, aku pergi bilik member lah. Aku belajar dengan dia. Aku buat subjek tu Fundamental of Programming, aku study ni lagi dahsyat lah. Kalau matematik tadi aku belajar dalam tempoh 3 minggu 2 minggu, yang ni aku belajar dalam tempoh 24 jam. Aku revise, aku buat revision 24 jam. Sebelum tu kalau ikutkan assignment aku sendiri pun fail lah. Memang assignment aku fail. Masa tu kita orang ada 3 orang. Aku, Arbain dengan Atika, kita orang buat assignment, group assignment. Tiga-tiga ni memang kepala longoi, memang bodoh punya bab programming ni. Sampaikan apa yang kita orang present masa assignment, group assignment tu memang lecturer kata reject lah. So the last chance aku ada adalah untuk dapatkan markah ni. Kalau aku tak nak repeat lagi, final exam is the last mark untuk aku cover markah-markah yang aku dah fail sebelum ni. So aku belajar tu dalam tempoh petang, dalam pukul 3 petang. 3 petang tu aku belajar sampai 6. Kemudian kita solat lah, mandi apa kan. Malam tu aku sambung lepas maghrib 8 sampai pukul berapa, pukul 9 tak silap aku. Lepas tu member aku yang habis lah, dah habis exam tu, dia orang call member aku yang ajar ni, Adil ni kan. Dia kata, weh nak lepak KFC tak? Masa tu dekat siapa budak tahu lah, dia KFC yang dekat dengan College 9 tak silap aku. So dia ajak lepak situ lepas habis exam tu. So member aku ni dia nak join gerak KFC, lepak kat KFC. Aku pula nak belajar dengan dia. So nak tak nak aku terpaksa ikut lah. Aku pergi lah.
Masa tu kita orang pergi KFC tu pun aku bawa laptop. Kita orang study juga FOP, Fundamental of Programming. Apa yang aku buat, aku just jawab soalan-soalan repeat lah. Sebelum ni ada repeat paper punya kertas-kertas sebelum tahun-tahun sebelum ni. So aku buka semua soalan tu, aku cuba jawab. And benda yang paling menarik dia adalah esoknya waktu aku belajar sampai 2 pagi ke 3 pagi, tak ingat, 2 pagi gitu lah. Balik tu memang aku set minda aku sama ada aku akan lambat esok. Kalau aku bangun lambat sebab exam start pukul 8 gitu kena masuk. So kalau aku lambat memang aku fail lah. Either one aku kena betul-betul jaga masa aku tidur pukul 3 pagi, aku kena bangun 6 pagi, siap-siap semua pergi gerak exam. So masa tu aku betul-betul jaga masa tu. Dan aku masuk exam tu pukul 8 tu, aku buka je soalan, pap, semua soalan dia adalah soalan yang aku boleh jawab dengan sangat pantas. Hatta for the fact kalau nak tahu, aku antara the first person yang keluar daripada dewan exam tu. Fundamental of Programming punya exam tak salah aku 2.5 jam ataupun 3 jam. Tapi aku boleh habiskan berapa soalan, 5 ke 6 soalan dalam tempoh 1 jam lebih lah. Maksudnya aku punya overload jawab, buat training semalam tu, buat latihan semua, sampaikan benda yang aku boleh fail, patutnya aku fail, aku boleh jawab soalan tu dalam tempoh 1 jam lebih. Aku dah siap semua 6 soalan. Lepas aku angkat tangan, aku keluar awal, nampak macam confident lah kan, sebab aku awal tak buat check pun. And tuk another benda yang mengejutkan lah outcome dia, which is I get A- for my Fundamental of Programming. Tu antara kegagalan yang pertama aku rasa, kegagalan masa SEM 1 lah, aku gagal subjek tu. Kemudian aku belajar dalam tempoh kurang daripada 24 jam, and it become something great, even better lah, jauh daripada apa yang aku expect. So that's mean kadang kita ni bukannya nak gagal, kadang kita punya effort ni tak cukup untuk dapatkan kejayaan tersebut. Kita kena push lebih lagi. So that is the second kegagalan aku lah sepanjang aku hidup dan belajar. Okay, so the third failure, 3 kegagalan terakhir lah aku nak share ni. So kegagalan ketiga ni lah kegagalan dalam sukan lah, which is aku suka bola sepak. Daripada MRSM pun aku banyak wakil sekolah dalam bola sepak, MSD dan sebagainya. So aku memang nak sambung career sebagai pemain bola sepak. Okay, so apa aku buat, masa dekat UM kita orang ada satu pertandingan lah, dipanggil Sukan Universiti Malaya, Sukan Mahasiswa SUKMUM, Sukan Mahasiswa Universiti Malaya SUKMUM 2018. Masa tu ada pemilihan untuk wakil college. Masa tu aku duduk College Kediaman Kinabalu, College 8. So adalah pemilihan dia. Masa aku pergi pemilihan tu, aku berusaha lah, sebab aku memang minat, aku nak sangat join. So aku pergilah, pergi pop, mula-mula aku dikatakan tidak dapat, aku tak tersenarai dalam pemilihan. But then after that aku tak putus asa, aku still datang training walaupun ikutkan nama aku dah terkeluar lah. Aku datang training, tapi training dia gila dahsyat lah, memang lagi dahsyat daripada aku training dekat MRSM dulu. Sebab ni nak lawan antara college kan. So kita orang training ni, pop, tiba-tiba nama aku kena petik untuk wakil. So aku masa tu macam last minute juga. So I'm still grateful lah, I feel very grateful, sebab aku dah terkeluar daripada senarai. Tapi since aku tak putus asa, aku sentiasa datang training walaupun aku tak patut ada pun kat padang tu. And then my coach Syed apa nama dia, Syed Zuhair, Syed tak ingat nama, tapi Syed lah aku panggil dia, boss Syed. Okay, Syed ni dia pilih aku untuk bersama lah dengan tim College Kediaman ke-8. And alhamdulillah, walaupun aku main berapa kali je tak ingat, aku sumbang tenaga tak banyak, tapi best lah sebab aku dapat experience untuk beraksi kat peringkat yang lagi tinggi lah. Itu satu. Second, lepas habis tu aku nak develop lagi, aku still nak main bola. So apa aku pergi satu lagi pemilihan yang lebih besar. Kalau tadi aku pergi pemilihan college punya ni pasukan, ini aku pergi kat pemilihan untuk wakil UM, maksudnya kau wakil universiti dekat Liga IPT lah. So masa tu saingan tu lagi open lah. Macam tadi aku bersaing dengan orang-orang college aku, kali ni aku akan bersaing dengan orang-orang college lain sekali untuk wakil UM. So apa yang buatkan aku
down. Masa tu aku down lah. Sebab yelah, kalau nak comparekan diri aku dengan masa aku zaman MRSM tu mungkin berat aku 50-60 kilo. Aku masuk UM 70 kilo. So kau nak bandingkan dengan berat badan kau yang dah ternaik sikit kan, lepas tu kau nak training stamina dan sebagainya, ia makan masa tau. So of course aku tak dapat. Masa tu jurulatih aku, jurulatih yang famous gak lah, aku tak ingat siapa, tapi famous sebab dia coach untuk satu club dekat Selangor. Selangor punya Champions League SCL. So masa tu bila aku datang pemilihan, kita orang kena jogging padang UM lah. Masa tu zaman padang training untuk pasukan Perlis. Okay, so kita orang training pusing lari tu. Apa yang buat aku down adalah sebab aku rasa aku tak akan dapat, sebab aku akan bersaing dengan dalam 80 ke 50 player. Dia nak 20 lebih je player, tapi aku bersaing dengan 50 ke 80 player yang lain. Dan dalam player tu ada yang sangat hebat, dan kau akan compete juga dengan international student lah. Maksud dia sini, ya, UM is international punya ni kan, university. So ada orang daripada Qatar, daripada Jepun, even ada seorang tu muka macam Hakan Çalhanoğlu daripada Turki. Muka sama, fizikal gila tinggi, badan gila fit. Kena compare dengan aku yang masa tu dah setahun aku tak main bola. So it's very different lah, big gap kat situ. Tapi compare dengan kegagalan aku yang dua tadi, yang ni aku memang give up terus. So tu ada kegagalan yang aku dah alami lah sepanjang aku belajar berapa tahun ni kan, daripada MRSM ke Matrix dan ke UM. So ni antara 3 kegagalan yang bagi aku it's something yang motivation untuk aku bila aku renungkan balik. Tapi untuk yang 4 bola sepak tu memang tak ada motivation lah, sebab aku memang down gila ya, aku give up. So sebab tu hari ni aku kat sini, aku bukan jadi player bola sepak Malaysia. Aku kat sini depan PC jadi gamer. Itu je lah aku nak kongsi hari ni. By the way, thank you for watching, and don't forget to like, subscribe and share kalau baik hati, insyaAllah. Next video kita akan kongsikan benda lain lah, insyaAllah. By the way, thank you guys and happy weekend.